السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يأتي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, sekalian pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita dan kita sedang membuka surah yang namanya Taha. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, Taha ni merujuk kepada berbagai-bagai pandangan yang telah kita kemukakan terdahulu, sebagai contohnya Al-Imam Al-Faqurah yang tafsir Kabir menjelaskan tuan untuk memahami maksud yang terdapat di sebalik kalimah tersebut. Surah Taha ni, saudara yang dirahmati Allah sekalian, ikhwati fillah, semua ayatnya turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dalam arti kata lain, keseluruhan ayat-ayatnya merupakan surah Makkiyah. Inilah pandangan majoriti pakar Al-Quran Karim. Ada juga yang mengecualikan ayat 130 dan 131. Tapi pandangan ini dianggap lemah oleh kebanyakan ulama. Memang ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW memerintahkan sahabat yang bernama Abu Rafi' untuk meminjam gandum kepada seorang Yahudi kerana baginda didatangi tetamu. Nabi SAW ni tidak akan membiarkan tetamu datang dalam keadaan lapar. Nabi akan menjamu mereka. Tapi nampaknya saya Yahudi ini enggan kecuali jika diberi jaminan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi pun bersabda, "Sungguhnya aku ni merupakan orang yang paling amanah dan tiada yang lebih amanah daripada aku di bumi dan juga di langit." Lalu Abu Rafi' berkata, "Aku tidak meninggalkan baginda hingga turun ayat 131. Hadis ini riwayat Abu Ya'la dan Al-Bazzar mengikut Abu Rafi'. Riwayat ini kalau benar, sekalipun berlaku waktu Nabi bertemu dengan Yahudi, maknanya di Madinah lah, kerana di Makkah tidak ada Yahudi lagi, tidak bertemu dengan golongan Yahudi. Tetapi ini tetap tidak membuktikan bahawa ayat 131 diturunkan di Madinah. Ayat 131 ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cuba mereka dengannya. Dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini bila didengar oleh Abu Rafi', Nabi membacakannya, bukanlah bermakna ayat yang turun di Madinah. Ia merupakan satu penegasan daripada Nabi terhadap ayat yang pernah turun di Makkah. Jadi Nabi bacakan sekali lagi kepada Abu Rafi'. Jadi pandangan yang mengatakan bahawa hanya ayat 131 saja turun di Madinah merupakan pandangan yang dilihat lemah oleh kebanyakan para ulama tafsir. Rupanya bacaan Nabi terhadap Abu Rafi' ini menyebabkan juga bahawa ia baru saja diturunkan, sedangkan ia pernah diturunkan pada zaman Makki. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kebanyakan para ulama menghitung surah Taha ni berjumlah 135 ayat. Ada juga yang menghitungnya sebanyak 134. Dan dia dinilai oleh kebanyakan para ulama merupakan ayat atau surah yang ke-45 turun selepas turunnya surah Maryam. Para ulama sepakat mengatakan bahawa surah yang turun pada tahun-tahun pertama kenabian, iaitu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq, Maulul Islam. Kerana seperti yang telah kita bincangkan, banyak riwayat bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Islam di rumah saudara perempuannya, iparnya bernama Sa'id bin Zaid itu, apabila mereka sedang mempelajari surah ini daripada Khabbab bin Al-Arat. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sangat terkesan dengan awal surah ini dan berkahnya, lalu beliau telah memeluk Islam. Ini merupakan tahun kelima dari kenabian, beberapa waktu sebelum terjadinya hijrah para sahabat ke Habasyah. Dan dengan demikian, pada turun sekitar tahun tersebut ataupun sedikit awal dari ini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada setengah ulama tafsir seperti kita lihat dalam tafsir Al-Alusi
dipanggil sebagai Ruhul Ma'ani. Surah ini juga dipanggil dengan nama surah Al-Kalim. Al-Kalim, alif lam kaf lam ya mim. Al-Kalim, Al-Kalim maknanya surah bicara. Bicara yang dimaksudkan iaitu bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa alaihi salam yang menerima wahyu dan mendengar firman Allah langsung kepada malaikat. Memanglah dalam surah ini cukup banyak huraian tentang Nabi Musa, antara lain tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang baginda terima dalam perjalanan bersama keluarganya dari Madian menuju ke Mesir. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Imam Al-Bukhari dalam Nazmud Durar mengatakan bahawa tujuan utama surah ini adalah penyampaian tentang penangguhan jatuhnya ancaman terhadap penduduk Quraisy, masyarakat Quraisy di Mekah yang ajak beriman oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga sebagai satu tambahan penghormatan kepada baginda, menunjukkan betapa kasih, betapa sayang Allah SWT kepada siapa sahaja yang bertakwa dengan mengikut kedepan huraian yang Allah janjikan, limpahan kurnianya dan sayang redanya kepada mereka yang bertakwa. Begitulah tulisan Al-Imam Al-Bukhari dalam Nazmud Durar. Al-Bukhari juga mengatakan bahawa pengucapan huruf ta dengan ha merupakan isyarat tentang makna-makna yang telah kita bincangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya. Beliau berkata ni, keluarnya dari hujung lidah dan penekanan pada gigi yang berlapis di bahagian atas merupakan tempat keluar huruf yang terbanyak daripada huruf-huruf dalam Al-Quran Karim. Dan bahasa Arab itu sendiri memerlukan kekuatan, mengandungi makna penyebaran. Lalu beliau memahami bahawa ini mengisyaratkan kekuatan penyebaran dakwah Nabi SAW, bertambahnya pengikut-pengikut baginda. Inilah pandangan yang agak kreatif oleh Al-Imam Al-Bukhari, mengandungi satu unsur subjektiviti yang sangat tinggi. Tuan-tuan yang mulia sekalian, pandangan Al-Bukhari ini juga dikukuhkan dengan makna lain yang dipahaminya bersama dengan sekian banyak para ulama tentang arti Taha, yang berarti wahai lelaki, ya rajul. Jadi ini menunjukkan kebesaran kedudukan, populariti, kekuasaan yang akan diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang mengikuti perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ini sedikit lagi peringatan untuk kita memahami surah Taha. Dalam kuliah terdahulu kita telah bincangkan ayat-ayat yang awal, khususnya perkataan Taha itu sendiri. Kemudian datang ayat yang keempat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara, wa in tajhar min qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Maksudnya iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arasy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapan, maka semuanya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, iaitu nama-nama yang baik. Demikianlah terjemahan kalau tuan-tuan lihat dalam kitab terjemahan yang telah pun dikeluarkan kebenaran pengedarannya oleh Jakim. Kerana saya sengaja sebut begini kerana ruang untuk berlakunya fitnah terhadap penterjemahan Quran ni oleh mereka tidak bertanggungjawab terbuka. Dengan sebab itu saya menjelaskan ini merupakan satu tafsiran terjemahan yang telah diperakui oleh Jakim. Begitulah maksud kebanyakan yang kita lihat dalam Pimpinan Rahman pun begitulah penjelasan disebut oleh para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita lihat ada ayat yang lalu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada baginda Al-Quran Karim. Setengah ayat seperti disebut oleh Imam Al-Baghawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni begitu kuat beribadah sampai bengkak kaki-kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta ada tafattar qadama. Bila ditanya kepada baginda sallallahu, mengapa Nabi beribadah begitu sungguh-sungguh, walhal Allah SWT telah mengampunkan dosa Nabi yang akan datang. Lalu Nabi SAW menjawab kepada yang bertanya, kepada Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya, afala akunu 'abdan syakura, mengapa aku tidak menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Tengok, dia dekat dengan Allah, lagi seronok beribadah kepadanya. Kata Imam Al-Kalbi, bila Nabi SAW turun wahyu kepada baginda, maka baginda banyak bersalat.
hatta kana yurawi baina qadamaihi bis-salat li tuli qiyamih. Nabi sentiasa banyak sabar bengkak-bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli al-laila kullah. Nabi sentiasa salat pada waktu malam. Setengah keadaan sepanjang malam Nabi qiyamul lail. Lalu Allah menurunkan ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, wahai Muhammad. Jadi maknanya kami nak dengan Al-Quran ini kamu menjadi tenang, menjadi aman, menjadi damai, dapat membimbing manusia. Jangan kita lupa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, masyarakat Arab bila Nabi SAW membawa kepada Islam hidayah, membawa mereka kepada wahyu, maka apa mereka kata? Wahai Muhammad, sungguhnya engkau datang ni untuk safata alihatna, engkau memperbodoh-bodohkan kami dalam sembahan yang kami lakukan. Engkau pecah belahkan, farraqta baina jama'atina, engkau pecah-pecahkan di antara kami, wahai Muhammad. Kedatangan Islam yang kau bawa ni, apa cara hidup yang kau bawa ni? Kalau begini keadaan Muhammad, pecah belahkan kami daripada datuk moyang kami telah mengajar begini hidup beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami. Sekarang Quran turun untuk memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu tasliyah, satu perasaan gembira, motivasi. Kami tidak turunkan Quran kepada engkau Muhammad agar engkau menderita Muhammad. Maka ini juga merupakan wasiat kepada setiap kita. Dan kita telah tinjau dalam kuliah terdahulu bagaimana pentingnya Al-Quran memberikan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu satu kesedaran baru. Walhal sebelum itu dia merupakan seorang musuh kepada Nabi dan orang Islam. Kadang-kadang kita berada dalam Islam ini kerana baka tuan-tuan. Ayah ibu kita orang Islam, datuk nenek kita orang Islam. Kita tak berasa nikmat hidup sebagai orang Islam yang sebenarnya. Kalau tuan-tuan ada peluang dalam musim sekolah seperti waktu sekarang ni, cuba hadiahkan kepada anak-anak buku-buku yang bermanfaat tuan-tuan. Kerana kalau kita baca kisah para ulama terdahulu, sebagai contoh tulisan Imam Az-Zahabi Syiar A'lamin Nubala dalam mengisahkan seorang Syekhul Muhaddithin Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu, seorang yang sangat hebat kekuatan hafazan hadis-hadisnya, seorang yang menghimpunkan dunia dan akhirat tuan-tuan, seorang yang saleh, seorang yang ghani, yang kaya, rasyid, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak ni seringkali bila diajak bersembang-sembang, beliau menjawab, saya sedang bersembang-sembang dengan para nabi, para sahabat. Mereka yang bertanya menjadi hairan, apa yang kau katakan ini wahai Syekhna, guru kami? Jawapannya, aku sedang bersembang dengan mereka, di mana aku membaca karya-karya mereka dan seolah-olah aku bercakap-cakap dengan mereka. Lihat, orang yang baca ni paradigmanya akan luas, tekanan hidupnya akan kurang, menjadi semakin dekat dengan Allah SWT. Maksudnya kalau dia membaca perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT lah, baca kitab tafsir, baca kisah, kitab-kitab hadis, InsyaAllah kita akan lihat bagaimana Al-Quran ini peranan membentuk generasi yang terbilang yang hebat, yang dipanggil sebagai generasi Quran yang unik oleh Sayyid Qutb rahmatullah alaih. Kita akan bincangkan perkara yang akan datang, kesan impact Quran itu kepada mereka, mengapa tidak kepada kita. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.